house music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, dan saya mendoakan kalian semua dalam keadaan yang sihat dan walafiat. Okey, saya Nur dan Natasha binti Mak Hanif. Saya akan bentangkan satu kita iaitu bab 2, perhubungan dan komunikasi dalam. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Media Nur Hazira kerana banyak mengajar saya dan rakan-rakan saya lain tentang asas-asas komputer. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan saya iaitu Ain, Ainul, Alia, Atira, Nazia dan Ros Emilia kerana banyak membantu saya dalam mencari maklumat untuk membuat pembentangan ini tersebut. Yang pertama, saya akan beritahu tentang isi kandungan yang saya akan membentangkan dan menerangkan kepada anda semua. Okey, terdapat 4 isi kandungan. Yang pertama, pengertian internet. Yang kedua, perhubungan kepada internet. Yang ketiga, laman web seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah perkhidmatan internet yang lain. So, kita akan pergi yang poin pertama iaitu pengertian internet. Okey, apa maksud internet ni? Okey, pengertian internet ni ialah satu koleksi rangkaian dunia yang boleh menghubungkan jutaan orang seperti pekerja, agensi kerajaan, institusi pendidikan dan individu. Okey, jadi kita semua nak tahu daripada mana asal usul internet ni kan. So asal usul internet ni adalah daripada internet ni berasal daripada ARPANET, iaitu pada bulan September pada tahun 1969. Okey, so ARPANET ni dia mewujudkan internet ni kerana ada dua tujuan. Okey, so tujuan yang pertama ialah membenarkan saintis yang berada pada tempat berbeza berkongsi maklumat dan bekerjasama. Tujuan yang kedua adalah berfungsi walaupun rangkaian rosak ataupun musnah akibat bencana. Okey, jadi kita semua nak tahu kan apa tu ARPANET. Okey, ARPANET ni adalah program kawalan jaringan. Okey, kita masuk poin yang kedua iaitu perhubungan kepada internet. Contohnya adalah seperti modem. Okey, modem adalah cara untuk menghubungkan komputer dan peranti mudah alih ke internet. Yang kedua, modem tanpa wayar boleh dibawa ke mana saja dan lebih moden. Kita tahu kan modem tu apa? Okey, modem ni merupakan peranti komputer yang melaksanakan proses yang menukarkan isyarat berbentuk digital yang dihasilkan oleh komputer kepada isyarat berbentuk gelombang supaya ia dapat dihantarkan menerusi talian telefon dan juga sebaliknya. Okey, dengan pendek kata, ia berkemampuan untuk mengalihkan isyarat gelombang kepada isyarat digital. Okey, so jadi itu adalah maksud modem. Okey, contohnya daripada satelit internet, kita akan terus ke modem dan modem akan terus kepada laptop. Lepas tu akan terus kepada pendrive, semua tu, itu semua adalah aliran internet tadi. Okey, so kita akan tengok apa keistimewaan internet tanpa wayar ni. Okey, keistimewaan dia, kita dapat memudahkan pengguna untuk berhubung di mana-mana sahaja tanpa had atau masa yang ditetapkan. Okey, contoh penggunaan internet ni ada dua, iaitu berwayar dan tidak berwayar. Okey, yang pertama, yang berwayar adalah perkhidmatan internet kabel. Yang kedua, talian pelanggan digital iaitu DSL. Yang ketiga, serang ke premis iaitu FTTP. Okey, yang tidak berwayar ada 4 iaitu Wi-Fi, internet
tanpa wayar. Yang kedua, jalur lebar mudah alih. Yang ketiga, memperbaiki tanpa wayar. Dan yang terakhir, perkhidmatan internet satelit. Okey. Okey, jadi yang seterusnya kita akan pergi kepada perkongsian jaringan internet. Okey, apa tu perkongsian jaringan internet? Okey, perkongsian jaringan internet ni adalah rangkaian tanpa wayar yang menyediakan sambungan internet ke peranti mudah alih atau komputer. Okey, senang cerita, satu internet tu dia mengalih jaringan internet tu kepada komputer, telefon dan sebagainya. Okey. Okey. Seterusnya, Internet Service Provider iaitu ISP merupakan perniagaan yang menyediakan kepada individu dan organisasi bagi mengakses internet secara percuma atau dengan bayaran. Okey. Contohnya macam gigabyte dan megabyte. Gigabyte ni macam gigabyte ni dia tahu kan dia besar dan megabyte ni adalah kecil. Okey. So, operasi internet. Okey. Operasi internet itu apa? Iaitu alamat IP atau IP address adalah urutan nombor. Yang kedua, nama domain name, versi teks sempadan dengan alamat IP pelayan. Dan yang ketiga, terdapat banyak protokol dan perkhidmatan yang disediakan oleh internet. Okey, kita dapat tahu contoh-contoh aplikasi yang menggunakan internet adalah seperti, banyak kan kita tahu kan, contohnya seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan game yang menggunakan internet adalah contohnya seperti yang paling popular iaitu Mobile Legends dan juga PUBG. Okey, ini semua adalah contoh-contoh aplikasi yang menggunakan internet. Banyak lagi lah aplikasi yang menggunakan internet. Okey. Okey, kita masuk poin yang ketiga iaitu laman web. Okey, laman web seluruh dunia iaitu www atau web koleksi dokumen elektronik seluruh dunia. Okey. Jadi maksudnya nama web dunia ni, contoh macam www ni, seluruh dunia menggunakan laman web yang sama. Okey, koleksi ini berkaitan dengan laman sesawang dan item yang berkaitan. Okey, pelayan web komputer yang menghantar laman web yang diminta komputer anda ke peranti mudah alih. Yang seterusnya, HTML, bahasa markup hypertext, satu set timbul membangunkan pengguna. Okey, yang ketiga, penyemak imbas, permohonan yang membolehkan pengguna menjamu internet untuk akses ke peranti mudah alih. Okey, seterusnya adalah halaman web adalah alamat unik dipanggil alamat web atau URL. Ni bahasa yang kita guna kan. Contohnya macam okey, contoh yang protokolnya adalah HTTP. Okey. Nurse itu www. Domain name ni adalah nps.gov. Itu contoh. Dan yang terakhir adalah history. Okey, yang terakhir web page. Okey, ni adalah contoh laman web dia. Halaman web yang biasa kita gunakan. Okey, aplikasi web adalah aplikasi yang tersimpan di pelayar web yang diakses melalui penyemak imbas. Okey. Okey, kita tahu kan apa jenis-jenis laman web dia. Okey, jenis laman web dia ada 6. Okey, yang pertama, laman web organisasi. Yang kedua, laman web peribadi. Yang ketiga, laman web berita. Yang keempat, laman web sosial. Yang kelima, laman web hiburan. Dan yang terakhir adalah laman web komersial. Okey, ini keenam ni adalah contoh jenis-jenis laman web. Okey, kita tengok penerbitan web. Okey, macam mana laman web ni terjadi? Okey, first, diorang akan merancang laman web ni. Lepas diorang akan merancang, diorang akan reka bentuk laman web tersebut. Lepas tu, diorang akan cipta laman web. Okey, lepas diorang cipta, diorang akan mengendalikan laman web tersebut. Dan yang terakhir barulah menyelenggarakan laman web tersebut. Okey, ini adalah contoh-contoh untuk penerbitan web ataupun diorang nak cipta penerbitan web tu, laman web tu. Okey, multimedia merujuk kepada sebarang aplikasi yang menggabungkan teks dan media. Okey, ada 6. Yang pertama animasi, yang kedua grafik, yang ketiga audio, yang keempat media, yang kelima video dan yang terakhir adalah realiti maya. Okey,
Jadi saya pun dah sampai ke penghujung penerangan saya, iaitu poin terakhir saya adalah perkhidmatan internet lain. Okey, ada 8 contoh perkhidmatan lain. Yang pertama, email. Yang kedua, program email. Yang ketiga, permesejan internet. Yang keempat, FTP iaitu File Transfer Protocol. Yang kelima, VoIP iaitu Voice over IP. Yang keenam, sembang. Dan yang ketujuh, perbincangan talian. Yang terakhir adalah etika berinternet. Okey, jadi sampai sini sajalah penerangan saya tentang bab 2 tersebut, tentang bab 2 ini. Okey. Jadi saya memohon maaf jika sepanjang penerangan saya ni saya ada terkasar bahasa atau menyinggung mana-mana perasaan, dan sepanjang saya menerangkan ni saya punya pematangan kurang baik, saya memohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang kurang baik itu datang daripada sendiri. Okey. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Medium Nur Azira kerana banyak mengajar saya tentang asas komputer ni. Okey, dan banyak pengetahuan yang saya dapat ambil daripada medium apa yang diajari oleh Medium Nur Azira tersebut. Okey, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang banyak membantu saya dalam melakukan pembentangan tersebut. Okey, jadi sampai di sini sajalah pembentangan saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk poin yang ketiga, iaitu laman web. Okey, laman web seluruh dunia, iaitu www atau web koleksi dokumen elektronik seluruh dunia. Okey, jadi maksudnya nama web dunia ni, contoh macam www ni, seluruh dunia menggunakan laman web yang sama. Okey, koleksi ini berkaitan dengan laman sesawang dan item yang berkaitan. Okey, pelayan web komputer yang menghantar laman web yang diminta komputer anda ke peranti mudah alih. Yang seterusnya, HTML, bahasa markup hypertext, satu set timbul membangunkan pengguna. Okey, yang ketiga, penyemak imbas, permohonan yang membolehkan pengguna menjamu internet untuk akses ke peranti mudah alih. Okey, seterusnya adalah halaman web adalah alamat unik dipanggil alamat web atau URL. Ni bahasa yang kita guna kan. Contohnya macam contoh yang protokolnya adalah HTTP. Okey. Nurse itu www. Domain name ni adalah nps.gov. Itu contoh. Dan yang terakhir adalah history. Okey, yang terakhir web page. Okey, ni adalah contoh laman web dia. Halaman web yang biasa kita gunakan. Okey, aplikasi web adalah aplikasi yang tersimpan di pelayar web yang diakses melalui penyemak imbas. Okey. Okey, kita tahu kan apa jenis-jenis laman web dia. Okey, jenis laman web dia ada 6. Okey, yang pertama, laman web organisasi. Yang kedua, laman web peribadi. Yang ketiga, laman web berita. Yang keempat, laman web sosial. Yang kelima, laman web hiburan. Dan yang terakhir adalah laman web komersial. Okey, keenam ni adalah contoh jenis-jenis laman web. Okey, kita tengok penerbitan web. Okey, macam mana laman web ni terjadi? Okey, first, diorang akan merancang laman web ni. Lepas diorang akan merancang, diorang akan reka bentuk laman web tersebut. Lepas tu, diorang akan cipta laman web. Okey, lepas diorang cipta, diorang akan mengendalikan laman web tersebut. Dan yang terakhir barulah menyelenggarakan laman web tersebut. Okey, ini adalah contoh untuk penerbitan web ataupun diorang nak cipta penerbitan web tu, laman web tu. Okey, multimedia merujuk kepada sebarang aplikasi yang menggabungkan teks dan media. Okey, ada 6. Yang pertama animasi, yang kedua grafik, yang ketiga audio, yang keempat media, yang kelima video, dan yang terakhir adalah realiti maya. Okey, jadi saya pun dah sampai ke penghujung penerangan saya, iaitu poin terakhir saya adalah perkhidmatan internet lain. Okey, ada 8 contoh perkhidmatan lain. Yang pertama, email. Yang kedua, program email. Yang ketiga, permesejan internet. Yang keempat, FTP iaitu File Transfer Protocol. Yang kelima,
VoIP iaitu Voice over IP. Yang keenam, sembang. Dan yang ketujuh, perbincangan talian. Yang terakhir adalah etika berinternet. Okey, jadi sampai sini sajalah penerangan saya tentang bab 2 tersebut, tentang bab 2 ini. Okey. Jadi saya memohon maaf jika sepanjang penerangan saya ni saya ada terkasar bahasa atau menyinggung mana-mana perasaan, dan sepanjang saya menerangkan ni saya punya pematangan kurang baik, saya memohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang kurang baik itu datang daripada sendiri. Okey. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Media Nur Azira kerana banyak mengajar saya tentang akses komputer ni. Okey, dan banyak pengetahuan yang saya dapat ambil daripada medium apa yang diajari oleh Media Nur Azira tersebut. Okey, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang banyak membantu saya dalam melakukan pembentangan tersebut. Okey, jadi sampai di sini sajalah pembentangan saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.